Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini cikgu akan sambung slot PDPR kita dengan bab 4, tajuk nisbah, kadar dan kadaran. Okay. Dan kita akan masuk kepada standard kandungan 4.1 iaitu nisbah mewakilkan hubungan antara tiga kuantiti dalam bentuk nisbah A kepada B kepada C, mengenal pasti dan menentukan nisbah setara dalam konteks berangka, geometri atau situasi harian, dan mengungkapkan nisbah 2 dan 3 kuantiti dalam bentuk termudah. Okey, so untuk menerangkan bab ni, cikgu lebih suka menggunakan soalan. Okey, nisbah. Soalan yang pertama yang kita nak bincangkan adalah bandingkan dua kuantiti berikut dan tulis dalam bentuk A nisbah B. Nisbah A kepada B. Okey. Soalan yang pertama, situasi pertama, cikgu ada 4 batang pensel kepada 7 batang pensel. Okey. So nak tulis nisbah dia, nisbah 4 kepada 7. Okey, B 17 buah buku kepada 12 buah buku. Okey. Okey, kita tulis nisbah 17 kepada 12. So yang mana buku? 17 adalah buku ni. 17 buku yang pertama, yang ini adalah buku yang kedua. Okey. 4 ni adalah untuk pensel. Yang ini untuk pensel yang kedua. 4 kepada nisbah 4 kepada 7. Kumpulan pertama dapat 4 batang pensel, kumpulan kedua dapat 7 batang pensel. Kumpulan pertama dapat 17 buah buku, kumpulan kedua dapat 12 buah buku. Okey, C RM 7 kepada RM 13. Okey. So nisbah 7 kepada 3. D 24 cm kepada 17 cm. Bila kita tulis nisbah, kita tak tulis dia punya unit. Okay, just tulis nombor, angka sahaja. Nisbah 24 kepada 17. Okay. Soalan yang kedua, situasi kedua, kita ada bandingkan 3 kuantiti berikut dan tulis dalam bentuk nisbah A kepada B kepada C. Tadi dia melibatkan dua kuantiti A kepada B. Sekarang kita ada A kepada B kepada C. Okey, beza dia 3 meja kepada 5 meja kepada 4 meja. Itu sahaja.
Okey, tadi kita ada 2 kuantiti, sekarang kita ada 2 kumpulan, yang ini kita ada 3 kumpulan. Kumpulan pertama, kumpulan kedua, kumpulan ketiga. So, nisbah dia adalah 3/4/5. B, 9 kilo kepada 2 kilo kepada 7 kilo. Okey. Okey, so nisbah dia 9/2/7. C, 20 sen kepada RM1 kepada 59 sen. Okey. Untuk unit yang berbeza macam ni, kita kena ambil unit yang paling rendah. So, 2 unit yang terlibat kat sini adalah sen dan ringgit Malaysia. So, kita ambil unit sen. So, 20 sen kepada RM1. Kalau kita tukarkan kepada sen, dia akan jadi 100 sen kepada 59 sen. Okey, so sen nak tukar kepada RM, kita bahagi 100. Kalau RM nak tukar kepada sen, kita darabkan dengan 100. Okey. 2 minggu kepada 4 hari kepada 15 hari. Okey. So, dia punya nisbah kita cari. Okey, unit dia berbeza minggu dan hari. So, minggu dan hari, unit paling rendah adalah hari. So, kita tukarkan 2 minggu kepada hari. 1 minggu bersamaan 7 hari. So, kalau kita ada 2 minggu, kita ada 2/7, 14 hari. 14 kepada 4 kepada 15. Ingat, tulis nisbah, tak perlu unit. Okey. Next. 3. Nyatakan sama ada nisbah berikut adalah setara atau tidak. Okey. Cikgu ada 2, nisbah 2/3/4 dan 6/9/12. So, macam mana kita nak tahu nisbah ni adalah setara atau tidak? Kita ambil nisbah, nombor yang lebih besar kita bahagikan dengan nombor yang lebih kecil. So, 6 bahagi 2, 9 bahagi 3 dan 12 bahagi 4. Okey, so hasil bahagi tu kita tengok. 6 bagi 2, 3. 9 bagi 3, 3. 12 bagi 3, 4. So, semua nilainya adalah sama. Okey, so maka okey, dia adalah, tak payahlah buat ayat bahasa Melayu kan. So, nisbah ini adalah setara. Okey. Dalam buku kerja dia buat ayat matematik lain sikit. Okey, dalam buku kerja dia ada bagi contoh lain. So, terpulang pada awak, saya akan ajar kepada kaedah yang lebih mudah untuk awak ingat dan faham. Okey, 20 nisbah 8 nisbah 12 dan 5 nisbah 2 nisbah 3. Okey, so yang besar bagi yang kecil. 20 bahagi 5, 8 bahagi 2, 12 bahagi 3. 20 bagi 5, 4. 8 bagi 2, 4. 12 bagi 3, 4. So, jawapannya adalah setara. Okey. C. Okey, cikgu ada 3, 1, 5 dan 12 kepada 4 kepada
20. So, dia sama dengan 12 bahagi 3, 4 bahagi 1, 20 bahagi 5. 12 bahagi 3, 4. 4 bahagi 1, 4. 20 bahagi 5, 4. So, dia adalah setara. Okey, D. Cikgu ada 32 nisbah 8 nisbah 14 dan 4 nisbah 1 nisbah 2. Okey, so cikgu nak buktikan dia adalah setara. Cikgu bahagikan nisbah besar pada nisbah yang kecil. Okey, sekarang 32 bagi 4 cikgu dapat 8. 8 bagi 1, 8. 14 bagi 2, 7. Okey, sekarang ni 1, 2 sama. Tapi yang ketiga ni tak sama. Oleh itu, nisbah ni adalah tidak setara. So, sekarang awak boleh bezakan yang macam mana boleh dapat jawapan setara, nisbah setara dan dapat nisbah tidak setara. Okey, E. Ada nisbah 4 kepada 7 kepada 19 dan 8 kepada 12 kepada 38. Okey, dia sama juga dengan 8 bahagi 4, 12 bahagi 7, 19 per 38. Okey, so ini awak dapat 2. Yang ni tak boleh mudahkan, tulis je. Dan 19 per 38, 19 darab 2, 18, 1 per 2. Sebalik. Ni 38 bahagi 19. Okey, 38 bahagi 19. Dapat 2. Okey, so ni 12 bahagi 7. Tak dapat kan? Ini tak setara. Tidak setara. Okey. Awak tengok Cikgu Azira ni baik je. Dia bagi soalan, dia bagi jawapan. Dia bagi soalan, dia bagi soalan. Bagi jawapan, bagi soalan. Kan? Okey. Tapi nanti naik sekolah, saya pun tak sabar nak tunggu awak ni lagi beberapa minggu ni kan. Okey, sebab saya akan check semua buku latihan. Dan naik sekolah nanti awak akan ada ujian PBD dengan saya. Okey? So saya memudahkan kerja awak ni. Tak nak bagi awak fikir-fikir, serabut-serabut, nanti tak dapat jawab soalan, tak faham. So saya terangkan detail-detail, saya bagi contoh soalan, awak fahamkan. Nanti naik sekolah, saya bagi balik soalan ujian formatif, tak dapat jawab, awak barulah kenal siapa Cikgu Azira yang sebenar. Okey? Nyatakan soalan yang keempat. Nyatakan nisbah-nisbah berikut kepada sebutan terendah. Okey, kita nak mudahkan dia. Okey, contoh. Cikgu ada 15 per 27. Ni penting hafal sifir. So, sebelum naik sekolah, make sure awak hafal sifir 1 sampai 12. Kalau awak tak nak duduk dekat luar lah. So, saya bagi tahu siap-siap. Siapa tak hafal sifir dalam kelas saya suruh duduk luar. Sampai dia hafal sifir 1 sampai 12 tu baru boleh belajar matematik. Syarat utama nak masuk kelas matematik Cikgu Azira mesti hafal sifir. Okey, cikgu mudahkan, cikgu bahagikan dengan 3. Cikgu dapat 5 nisbah 9. 5 nisbah 9 ni memang dah tak boleh bahagi lagi dah. Okey. B. Cikgu ada 2 nisbah 2 kepada 1/3. Dia sama juga. Okey, 2. Cikgu ada nisbah 2. 3 darab 2, 6. 7/3. Macam mana cikgu nak mudahkan dia? Yang ini per 1. Okey, cikgu darab dengan 3. Darab dengan 3. Okey, cikgu dapat 6/3. Sambung sebelah. Okey, cikgu dapat 6/3 nisbah 7/3. Okey, cikgu darabkan balik dengan 3. Ni darab 3 nisbah 7/3 darab 3. So, yang ini cikgu boleh cancelkan atau matikan dia, hapuskan. Cikgu dapat 6 nisbah 7. Okey, itu paling mudah. Okey, C. Cikgu ada 15 kepada nisbah 15 kepada 40 kepada 30. Okey, cikgu nak bahagikan dia dengan sifir 5.
Okay, 40 bagi 5, 30 bagi 5. So, dapat 3 nisbah 8 nisbah 6. Okay, 3, 8, 6. Boleh mudahkan lagi? Tak boleh kan? Okay. So, next cikgu ada D. 3, 1/3 kepada 2, 1/2 kepada 1/6. So, setiap kali dapat pecahan nombor bercampur, kita tukarkan pada pecahan tak wajar dulu. So, cikgu dapat 10/3, 5/2, 1/6. Okay, cikgu tengok cikgu nak samakan dia punya penyebut. Cikgu darabkan ni dengan 2, di atas darab 2. Ini cikgu darab dengan 3, ni darab dengan 3. Kenapa cikgu darab dengan 2? Sebab cikgu nak jadikan 6. Kenapa cikgu darab dengan 3? Cikgu nak jadikan 6. So, 20/6, 15/6, 1/6. So, dia dah sama semua. Cikgu nak mudahkan lagi, cikgu darabkan semua dengan 6. Okey. So, cikgu matikan atau hapuskan 6. Cikgu dapat 20 nisbah 15 kepada 1. Nisbah 20 kepada 15 kepada 1. Okey. Next. E. Cikgu ada 2/3 kepada 1/2 kepada 4/1. Okey. So, cikgu darabkan semua nombor perpuluhan ni dengan 10. Kenapa cikgu darab 10? Saya perkan dengan 10. Kenapa? Ini per 1 kan? So, bila cikgu gerakkan sekali, okey, saya gerakkan sekali, saya kena tambah sekali 10. So, kalau saya bahagikan balik, 23 bahagi 10, tekan kalkulator, awak dapat balik 2/2.3. Yang ni pun sama. Cikgu bahagikan dengan 10. Okey. So, bila dah semua penyebut dia sama 10, so cikgu darabkan semua dengan 10. Okey. 23 kepada 12 kepada 41. Ni dah mati. Tak faham mati pun, awak darab dengan kalkulator, awak tetap dapat jawapan 23. Awak kan suka guna kalkulator kan? Okey, F 20 kepada 20.8 kepada 5.2 dan kepada 1.3. So, dia sama dengan 208/10, 52/10, 13/10. Okey, so dia sama dengan 208. Ini darab 10. Okey, darab 208/10 darab 10 nisbah 52/10 darab 10 nisbah 13/10 darab 10. So, cikgu dapat 208 kepada 52 kepada 13. Okey, itu saja untuk hari ini. So, next class kita akan sambung dengan standard kandungan 4.2 kadar. So, cikgu harap awak dapat selesaikan tugasan yang saya berikan ni. Bukan mudah pun, bukan susah pun. Salin, fahamkan dan salin. Okey? Okey, sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.